Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita sambung diskusi kita dari buku Kuasa Usul Fiqh yang ditulis oleh Ustaz Fawaz Fadil Nur. Pada ini kita akan membaca bab qiyas dalam muka surat 18. Kata pengarang kitab kita ini, qiyas ialah suatu proses menghubungkan perkara cabang dengan perkara usul dalam bentuk hukum asal. Kerana terdapat persamaan furuk, yakni cabang dengan perkara asal dalam illah, iaitu punca hukum ataupun sebab hukum. Itu dimaksudkan dengan qiyas. Kata dia qiyas ialah satu proses menghubungkan perkara cabang dengan perkara asal. Iaitu dalam Islam sebagai contohnya, kita sedia maklum terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim Allah mengharamkan al-khamr yang kita terjemahkan dalam bahasa kita dengan arak. Dan itu juga dalam hadis Nabi SAW pun ada hadis yang jelas tentang pengharaman arak. Itu asal dia panggil. Masalah asal al-khamr dan hukum asal iaitu haram. Arak hukum al-khamr, hukum masalah asal iaitu al-khamr, arak. Dan juga hukum asal. Hukum bagi masalah asal iaitu hukum arak itu, iaitu haram. Kemudian sekarang ni di dalam dunia hari ini sebagai contohnya, juga zaman dulu pun, ada minuman-minuman yang memabukkan tapi berbeza dari segi namanya dan juga dari segi bahannya daripada al-khamr. Al-khamr sebagai contohnya, kita ambil al-khamr dibuat daripada anggur. Dan pada ini sebagai contohnya ada minuman-minuman yang memabukkan juga, tetapi tidak dibuat daripada anggur. Dibuat daripada minuman contoh macam air gandum, air gandum, ataupun juga ada air beras, ada dipanggil nira, disebut dengan tuak tempat kita. Jadi yang dikatakan qiyas ialah kita menghubungkan perkara cabang tuak lah, ke atas perkara asal, iaitu al-khamr, arak, dalam bentuk hukum asal. Kalau dalam contoh kita bagi tadi, hukum asal adalah haram. Dalam bentuk hukum asal, ini hukum haram. Kerana terdapat persamaan, sebab apa kita menghubungkan di antara hukum furuk kepada hukum cabang, hukum cabang kepada hukum asal tadi? Kerana terdapat persamaan. Ada persamaan di antara furuk dan juga asal, di antara tuak dan juga ada persamaan di antara tuak dan juga al-khamr, arak yang berasal daripada anggur itu. Persamaan dari segi mana? Dalam illah hukum, sebab hukum. Apa ilahnya? Memabukkan. Jadi memabukkan. Jadi sebab itu hukum tuak sama seperti hukum al-khamr, hukum arak. Apa hukum dia? Haram. Sebab apa? Sebab kedua-duanya itu bersamaan dari segi memabukkan. Itu yang dimaksudkan dengan qiyas. Begitu juga pada ini, zaman dahulu disebut dengan istilah riba, iaitu sebarang pinjaman hutang yang diberikan dengan mengenakan faedah, dan menggunakan suatu faedah sama ada bentuk wang ke, dalam bentuk apa sajalah pekerjaan ke, maka disebut sebagai riba.
Jadi hari ini kita perhatikan dalam bank khususnya, bank memberi pinjaman dan dia mengenakan bayaran tambahan tapi tidak lagi disebut sebagai riba, disebut bunga. Lalu para ulama mengkaji, apakah ada persamaan pinjaman bank dengan pinjaman zaman dahulu? Maka ada persamaan. Ada persamaan. Jadi sebab itu walaupun namanya berbeza, disebut bunga, tapi hakikatnya bunga dan riba itu adalah sama. Jadi kerana itu dikiaskan hukum bunga ke atas hukum riba, iaitu haram. Kerana terdapat persamaan illah di situ. Kemudian soalan, bolehkah Ustaz berikan contoh qiyas? Tadi kita dah berikan juga sebuah sikit, ditambah pula dengan contoh diberikan oleh penulis kitab kita ini. Contohnya dia kata beras. Contoh beras. Beras merupakan masalah furuk, masalah cabang yang mempunyai kesamaan dengan gandum yang menjadi asas. Kerana zaman Nabi, makanan asasinya adalah gandum. Makanan asasi adalah gandum. Zaman kita ini, orang Melayu, makanan asasi kita adalah beras. Bolehkah beras dikiaskan kepada gandum? Maka kata dia, antara kedua-dua perkara ini mempunyai kesamaan pada illah, pada faktor, iaitu ia dijadikan sebagai makanan asasi kepada manusia. Jadi bolehlah. Walaupun dari segi material, dari segi bahan, beras sudah tentu tak sama dengan gandum. Tapi dari segi illah, iaitu gandum makanan asasi, beras juga makanan asasi, maka kedua-dua hukum gandum dan beras ini boleh berkongsi hukum yang sama dalam beberapa aspek, di antaranya adalah masalah fidyah. Boleh atau tidak kita mengeluarkan fidyah dengan beras? Apakah zaman Nabi pernah mengeluarkan fidyah dengan beras? Jawapannya tidak. Tapi Nabi pernah mengeluarkan fidyah dengan gandum. Dan gandum dengan beras ada persamaan dari segi kedua-duanya itu makanan asasi. Maka bagi orang Melayu boleh atau harus baginya untuk mengeluarkan fidyah dengan beras, walaupun tidak pernah Nabi mengeluarkan fidyah dengan beras, kerana beras mempunyai persamaan illah, yakni faktor hukum, cuma sebab hukum dengan gandum, iaitu dari segi mana? Dari segi kedua-duanya itu menjadi makanan asasi. Begitulah juga boleh atau tidak kita mengeluarkan zakat fitrah dengan beras, padahal zaman Nabi SAW, Nabi tidak pernah mengeluarkan zakat fitrah dengan beras. Jawapannya boleh, sebab beras dengan gandum berkongsi illah, iaitu kedua-duanya menjadi makanan asasi kepada manusia. Justru kata dia, apabila kita menyatakan zakat dikenakan ke atas gandum secara qiyas, kita akan katakan zakat diwajibkan ke atas beras kerana ia juga merupakan makanan asasi. Jadi gandum, beras dikiaskan kepada gandum dalam banyak hukum lah. Hukum fidyah, hukum fitrah tadi, dan juga penulis kita menyebutkan hukum berkenaan dengan zakat. Hal ini demikian kerana ulama menyatakan syariat tidak misahkan dua perkara yang sama ilahnya. Syariat tidak misahkan dua perkara yang sama ilahnya. Mana sama dari segi sebab hukumnya, punca hukumnya. Dan tidak menyatukan dua perkara yang beza ilahnya. Tidak menyatukan dua perkara yang beza ilahnya. Jadi sebab itu ada satu kaedah yang masyhur di kalangan ulama, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum syarak itu berlegar, bergantung kepada illah, sama ada dia nak wujud ataupun nak tiada, nak ada ataupun nak tiada. Ada illah, ada hukum. Tidak ada illah, tidak ada hukum. Itu. Sebagai contohnya, apa illah qasar? Apa illah yang bolehkan kita qasar salat? Illahnya ialah musafir.
Illahnya adalah musafir dalam mazhab Syafi'i. Illah qasar dan juga jamak adalah safar. Di antaranya adalah safar, musafir. Jadi selagi mana kita berada dalam musafir, maka selagi itu rukhsah untuk kelonggaran untuk kita mengqasar dan juga menjamakkan solat itu masih boleh dan masih berjalan. Jadi kerana itu ada orang bertanya, Ustaz, kalau saya dah sampai di rumah, saya musafir jauh, kemudian saya sampai di rumah, tapi saya masih belum lagi solat zuhur. Boleh tak saya nak qasarkan solat zuhur apabila saya sampai di rumah? Rupanya tidak boleh, kerana sebab yang mengharuskan qasar itu sudah habis pada kamu, sudah tamat. Begitulah juga persoalan ada orang bertanya, Ustaz, saya nak keluar musafir, boleh tak saya jamak dan qasar siap-siap di rumah sebelum keluar? Jawapannya tak boleh, sebab kamu belum ada sebab. Kamu belum musafir, maka sebab yang mengharuskan musafir belum ada pada kamu, maka kamu belum boleh qasar dan jamak. Maka kamu kena keluar dulu daripada qaryah, singgah di mana-mana masjid di luar daripada qaryah kamu, maka wujud sebab yang mengharuskan musafir kepada kamu, maka bolehlah kamu jamak dan juga qasar, kerana sudah ada sebab. Jadi al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum berlegar bersama dengan illahnya, puncanya ataupun punca hukum ataupun sebab hukum, sama ada hukum itu nak ada ataupun nak tiada. Ada illah, ada hukum. Tidak ada illah, tidak ada hukum.